Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini saya nak kongsi satu hikmah yang kita boleh lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluaskan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Dalam surah An-Najm ayat ke-31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang berada di langit dan juga yang berada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang melakukan kerosakan dan keburukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah memberikan ganjaran yang baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Apakah ganjaran yang baik? Orang yang melakukan kebaikan ini adalah orang yang tak pernah langsung langgar perintah Allah dan juga terlakukan dosa. Rahmat Allah sangat luas. Bukan sahaja mereka. Dalam ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Iaitulah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan keji, melainkan lamam. Melainkan mereka termasuk dalam perkara yang dinamakan lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas pengampunannya. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard. Dialah yang mengetahui akan kamu ketika dia mengeluarkan kamu, melahirkan kamu daripada muka bumi ini. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kamu dalam keadaan janin-janin dalam perut ibu kamu. Fala tuzakku anfusakum. Maka oleh yang demikian tak payahlah kamu nak puji sangat diri kamu. Kamu bukanlah hebat sangat. Allah lebih tahu akan diri kamu ketika kamu masih lagi janin dan ketika kamu dikeluarkan daripada muka bumi ini. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan termasuk di kalangan orang-orang yang diberikan kepada mereka nikmat ganjaran yang baik adalah orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar, mereka menghindari perbuatan-perbuatan keji, tetapi kadang-kadang mereka termasuk ke dalam al-lamam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, katanya, "Ma ra'aitu ashbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah." Aku tidaklah melihat ada benda yang lebih tepat dalam menggambarkan al-lamam daripada apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, "Innallaha kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina, adraka dzalika la mahalah." Allah telah pun menetapkan bahagian setiap anak Adam daripada zina yang pasti dia akan bertemu dengannya. Tak boleh tidak. Fazinal ain an-nazar. Sesungguhnya zina bagi mata adalah apa yang dia lihat. Wazinal lisan al-mantiq. Zina bagi lidah adalah apa yang diucapkan. Ada zina dalam lidah dengan apa yang diucapkan. Wa nafsu tamanna wa tashtahi. Sedangkan jiwa pula memberontak, berkehendak, berhajat akan sesuatu yang haram. Zina bagi jiwa. Wal farj. Walaupun banyaknya zina, ada zina mata, ada zina lisan, ada zina dalam jiwa. Wal farj yusaddiqu dhalika kullahu aw yukadzibuh. Farajlah yang membenarkan setiap zina-zina tadi itu ataupun menolaknya ataupun mendustakan ajakan-ajakan zina tadi. Maka dalam ayat ini kita lihat satu rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah. Kadang-kadang manusia terdengar benda yang tak sepatutnya dia dengar, terucap sesuatu yang tak sepatutnya dia ucap, terlihat sesuatu yang tak sepatutnya dia lihat, dan terfikir sesuatu yang tak sepatutnya dia fikir. Tetapi selagi dia menghalang jiwanya daripada masuk ke dalam dosa-dosa yang besar serta dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Syurga Allah luas untuk didiami oleh was-sabiqunas sabiqun. Orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, kehadapan dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran. Juga syurga Allah Subhanahu wa taala ada ruang untuk orang-orang yang khalatu, mencampur adukkan amalan kebaikan yang banyak, dan di sana dan sini terdapat kekurangan. Maka hendaklah kita beristighfar di atas kekurangan kita
dan juga berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran di atas kebaikan yang telah kita lakukan dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.